Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri tamam lisan yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat iman dan juga nikmat Islam serta nikmat hidayahnya dapat kita bersua lagi dalam ruangan kuliah online. Tapi kali ini kita bersiaran langsung menerusi wadah Facebook. Jadi alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkatan hidup dan juga rahmatnya sentiasa ke atas kita insya-Allah. Dan para pendengar sekalian, selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Kullu aam wa antum bi khair. Semoga Allah terima ibadah yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan yang lepas. Alhamdulillah kita dapat sempurnakannya. Dan mudah-mudahan hari raya kita kali ini hari raya yang bermakna, ya, walaupun kita diuji dengan wabak COVID-19. Alhamdulillah kita dapat mengharunginya berpuasa pada bulan Ramadan tahun ini dengan keadaan kita yang seadanya. Dan itu bukan bererti dia mengurangkan pahala, ya, bukan bererti kita tidak beruntung. Ini yang perlu kita yakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala apabila memberikan kita ujian dan mengurangkan sesuatu daripada diri kita, bukan bererti Allah tak sayang kita, bukan bererti Allah memurkai kita, Allah nak tarik rahmat daripada kita, bukan itu maksudnya. Dan apapun alhamdulillah kita dah sampai ke hari ini, dan kita berhari raya, masih lagi berhari raya. Ada yang berpuasa 6, alhamdulillah. Cuma para pendengar sekalian rahimakumullah, dalam keadaan kita berhari raya, hari raya ni adalah hari kemenangan. Sebenarnya yang telah kita maklumi selama ini, bila kita menyambut hari raya, maknanya kita menyambut hari kemenangan kita berjaya mengharungi bulan puasa yang memerlukan kita mempunyai sifat sabar yang tinggi, ya. Jadi sabar mentaati perintah Allah dan sabar menjauhi daripada larangan dan tegahannya. Sabar supaya kita tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa dan pahala puasa kita. Jadi bila kita berjaya, ya, bersabar dalam ketaatan kepada Allah dan bersabar juga dalam menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa kita, maka inilah hari raya Allah kurniakan kita hari yang penuh bahagia, hari yang penuh, ya, keceriaan untuk kita raikan. Dan kita bertakbir memuji Allah Subhanahu Wa Taala, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam melakukan kebaikan. Alhamdulillah. Jadi para pendengar sekalian rahimakumullah, hari raya selalunya kita berpakaian indah, berpakaian cantik, kan? Tahun ini kita tak dapat beraya di luar. Ya, kita beraya satu hari di rumah sahajalah, ya, mengikut apa yang telah diarahkan kepada kita oleh pihak berkuasa. Jadi alhamdulillah, walaupun kita beraya di rumah, ia tidak menahan kita daripada berpakaian indah, kan? Kita lihat kawan-kawan kita, ahli keluarga kita di rumah masing-masing berpakaian dengan pakaian raya yang cantik, ya, yang baru. Jadi itu semua memang perlu diteruskan. Ya, bukan bererti kita duduk di rumah tak boleh beraya, bukan bererti kita menahan diri daripada berpakaian indah, berpakaian cantik. Ya, kenapa? Kerana hari raya, hari kemenangan itu yang patut kita rayakan dan kita sambutkan ialah untuk diri kita terlebih dahulu. Kita ni yang telah mengharungi, ya, bulan puasa dengan jayanya alhamdulillah. Maka kemenangan itu patut diberikan, ya, anugerahnya kepada diri kita dahulu. Jadi di mana pun kita berada, walaupun kita berada di rumah ke atau kita dapat berjalan raya ke nantilah insya-Allah, maka itu semua adalah
sesuatu yang kita perlu mulakan dengan diri kita dahulu. Kitalah yang kena merasakan, menikmati kemenangan hari raya itu untuk diri kita. Jadi bila kita berhari raya, silakan berpakaian yang indah, kerana walaupun di rumah sendiri, kerana Nabi SAW, kalau kita lihat juga ada riwayat menyebutkan bahawa Nabi bila hari raya, Nabi akan memilih pakaian yang paling cantik, paling indah, untuk dipakaikan, untuk menunjukkan itulah hari raya. Kan? Jadi inilah kita lihat yang perlu kita teruskan seperti biasa. Alhamdulillah kita ada kelebihan teknologi moden kita hari ini, teknologi IT yang memudahkan kita berhubungan dengan ahli keluarga kita di tempat lain secara Zoom ataupun secara WhatsApp live, WhatsApp chat, video call dan sebagainya. Jadi bermacam-macam wadah yang ada hari ini yang membolehkan kita kalau nak meragakan pakaian hari raya kita yang baru, boleh jugalah. Tak ada masalah. Jadi inilah yang kita lihat, apa pun sebagai seorang mukmin, kita kena yakin bahawa apa yang berlaku semuanya adalah di bawah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja yang berlaku. Kenapa? Kerana kita lihat Nabi SAW pernah sabdakan dalam sebuah hadis, iaitu Nabi kata, ajaban ya amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman ini. Yang mana Nabi sabdakan selepas itu, in asabatu khair, kalau dia ditimpa ke atasnya kebaikan, ataupun in asabatu sarra, kalau dia diberikan kegembiraan, kebaikan, dia akan bersyukur kepada Allah. Dan kalau dia ditimpa musibah, dia akan bersabar. Dan dua-dua itu tidak ada kebaikan dan kelebihan melainkan untuk orang beriman sahaja. Jadi kita lihat hadis itu menunjukkan apa para pendengar sekalian? Hadis itu menunjukkan bahawa kita sebagai orang beriman ini, dalam keadaan apa pun kita dalam keadaan yang baik. Nabi sabdakan tadi, orang beriman kalau bersyukur, apa faedah bersyukur, apa manfaat bersyukur? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah kata, aku akan tambahkan nikmat. Kemudian kalau kita diuji, ditimpa musibah, kita bersabar, Allah kata apa? Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah memberikan ganjaran bagi orang yang bersabar itu tanpa diduga berapa banyak pahalanya, masya-Allah. Jadi inilah dia kita, alhamdulillah, berada dalam suasana cubaan dan ujian. Memang ramai orang, bukan kita sahaja, ramai orang di dunia ini yang merasakan kesempitan, rasa tak selesa dengan keadaan, kena duduk rumah, tak boleh bergerak sana sini dengan bebas seperti biasa. Itu semua adalah cubaan dan ujian hidup, dan Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita. Lagi-lagi orang beriman, kita kena bertahan dan kita lihat sudut yang positifnya. Jadi para pendengar, kalau kita lihat dalam suasana bulan Ramadan, dan inilah yang saya lihat, saya suka bila Ramadan ni datang, bila Ramadan ni hadir kepada kita, dia memberikan kita satu musim untuk kita retreat. Orang selalu buat retreat kan, company buat retreat untuk meninjau balik apa yang telah dibuat, nak plan masa depan kan. Jadi saya anggap Ramadan ni pun retreat untuk kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai peribadi. Retreat untuk kita melihat semula apa yang telah kita lakukan sepanjang tahun, sepanjang 11 bulan yang lepas. Jadi kita kalau ada kesalahan yang kita buat, kesilapan yang kita lakukan, kita minta ampun kepada Allah. Jadi selepas itu apa plan kita pula untuk tahun depan, untuk bulan-bulan berikutnya. Planning itulah yang kita minta kepada Allah Ta'ala, supaya Allah kurniakan kita kesejahteraan, keselamatan, kurniakan kita perkara yang lebih baik daripada apa kita dapat selama ini. Itu semua adalah perkara yang kita boleh lihat keindahan Ramadan itu. Jadi kalau kita lihat bulan Ramadan yang telah kita lalui selama ini, sebenarnya mengajar kita tentang kesabaran kan, dan juga pengharapan kepada Allah. Jadi saya lihat dalam suasana kita mengharungi COVID-19 ini yang masih belum selesai, saya anggap kita berada dalam suasana
imsak itu, menahan diri lagi, kena tahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang tak boleh kita lakukan, ya, kerana dia membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain. Jadi kita tahu, kalau kita lihat dalam ruangan bulan puasa kan, bila kita dah berpuasa selama sebulan, menahan diri daripada perkara-perkara yang Allah larang kan, masuk saya Syawal, apa rasa? Apa kita rasa? Ya, bukankah kita rasa hati kita berbunga-bunga, kita rasa berbahagia, kita rasa bersyukur sebab kita dapat sempurnakan Ramadan kita, puasa kita kan, begitu kan? Jadi harapnya selepas Ramadan ini, selepas COVID-19 ini, segalanya selesai, kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih segar, ya, yang lebih bermakna, yang lebih ceria insya-Allah. Banyak lagi manfaat-manfaat yang kita harapkan berlaku selepas COVID-19 ini untuk kita insya-Allah. Ya. Para pendengar sekalian, tak dinafikan, ya, apa yang berlaku ini banyak memberi kesan yang agak teruklah, ya, pada keadaan dunia hari ini. Tapi sudut yang lain juga kita lihat, seperti mana yang telah diberitahukan oleh penggiat-penggiat pejuang-pejuang climate change, ya, misalnya, mereka mengatakan bahawa dengan tidak banyak aktiviti luaran yang berlaku hari ini, maka kesihatan alam ni lebih bertambah baik. Climate change yang dirisaukan oleh banyak pejuang-pejuangnya ataupun yang mengusahakannya itu, mereka risau kalau banyak sangat, ya, berlakunya aktiviti-aktiviti yang tak berkemanusiaan, ya, yang melampau batas. Mereka risau alam ini akan penat dan rosak akhirnya. Tapi hari ini diberitahu kepada kita bahawa dah berubah dah keadaan itu, ya, alam semakin sihat. Itu sebabnya kita lihat juga, saya lihat ini ada kaitan yang rapat dengan puasa kita. Untuk diri kita sendiri sebagai individu, sebagai manusia, bila kita berpuasa, bukankah juga dari sudut sains, bila kita berpuasa, segala toksin-toksin, perkara-perkara dalam badan kita ini akan dikeluarkan, yang akan dipulihkan sistem kesihatan kita. Jadi itu kelebihan yang Allah berikan kepada kita dengan kita bersabar dan kita menahan sesuatu yang sebenarnya tak perlu kita ambil lah, ya. Jadi para pendengar sekalian, alhamdulillah, dalam suasana kita berhari raya, bercakap tentang pakaian tadi itu, saya nak timbulkan sedikit satu perkara yang ada pernah disebutkan oleh beberapa teman-teman kita tentang pakaian hari raya, ya. Ada yang mengatakan bila kita orang Melayu ni pakai baju raya, dengan butangnya, dengan songkok hitamnya, sekarang ada orang pakai tanjak pula kan, dan berbagai-bagai lah, ya, pakaian yang dikenakan untuk hari raya ni. Ada yang mengatakan tu semua bukan daripada Islam. Okay. Tu semua adat Melayu saja. Ya, kita kalau orang Islam ni cukuplah sekadar apa yang ditunjuk oleh Nabi SAW, itulah kita ambil, kita ikut. Jadi adakah dengan pandangan seperti itu, adakah kita ni terlarang sama sekali untuk memakai pakaian yang cantik-cantik ikut adat kemelayuan kita? Kan? Jadi di sini yang kita lihat ada pemikiran yang agak berbahaya lah bagi saya. Kenapa? Sebab sebenarnya Islam tidak menghalang adat yang baik itu untuk diteruskan. Masing-masing dalam dunia ni, para pendengar sekalian, mana-mana bangsa ada mereka punya perayaan secara adat yang baik, yang elok. Jadi kalau ada kita sebagai orang Melayu ni, kita ada adat kita yang elok dan baik, ya, yang memang Islam tidak melarang pun untuk kita berpakaian yang cantik, kan, dalam bulan Ramadan, dalam hari raya ini, dan tidak ada nas pun, tak ada dalil yang melarang untuk kita berpakaian sekian-sekian, ataupun tidak ada nas pun yang menyebutkan untuk kita berpakaian dengan pakaian sekian-sekian barulah kita dinama sebagai Muslim yang elok, yang baik. Tidak ada pun nas seperti itu. Jadi kita biarkanlah perkara itu menjadi perkara yang
menjadi adat yang baik untuk kita teruskan. Cuma bila kita berpakaian hari raya ni, biarlah kita mengambil prinsip yang asas daripada Islam, iaitu kita berpakaian secara sederhana. Sederhana ni bukan bererti kita kata pakai yang ala kadar saja, ambil yang murah-murah saja kainnya, bukan. Maksudnya itu adalah kata patah Melayu, ukur baju di badan sendiri. Maksudnya apa? Dari sudut kewangan misalnya, dari sudut harta benda, kemampuan diri kita untuk mengadakan pakaian itu. Kalau kita ini Allah berikan kita, alhamdulillah, rezeki yang melimpah ruah. Kita ni orang kata kaya lah, jutawan ke ataupun hartawan ke, silakanlah belilah ikut kadar yang awak mampu dan awak rasa itu sesuai untuk diri awak. Kalau orang yang di bawah, orang yang lebih rendah lagi, ikutlah kemampuan masing-masing. Jangan pula kita ni ialah pendapatan kita tidaklah begitu besar, tapi kita amat teruja untuk membeli pakaian yang begitu mahal, sehingga kita berhutang pula untuk beli pakaian hari raya tu contohnya. Itu yang dikatakan tidak adil dalam kita melaksanakan atau meraihkan membeli pakaian hari raya seperti itu. Jadi apa pun yang kita lakukan para pendengar sekalian, sebagai mukmin kita kena lakukan sesuatu itu dengan cara adil. Adil ni maknanya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bukan kita main sembrono je buat, mengikut perasaan nafsu kita, kita beli je, tapi lepas tu kita berhutang. Bukan itu maksudnya. Jadi hari ini ada juga orang yang bertanya tentang masalah ialah kita tak boleh beraya kan di rumah, saudara mara kita masih lagi dalam circuit breaker period. Adakah kita patut terus ikut perintah itu? Jawapannya ya, pasti. Dan dia sebenarnya selari dengan apa yang disebutkan oleh Al-Quran Karim. Yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa il amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada wali amr. Wali amr ni maknanya orang-orang yang ada kuasa ke atas kita, orang-orang yang ada authority. Jadi para ulama menghuraikan ayat ini, wali amri ini adalah golongan yang sebagai golongan pemerintah ataupun kerajaan yang memerintah rakyat di tempat tertentu. Jadi kita di sini, negara Singapura, dan di merata dunia pun hari ini ada perintah sekatan perjalanan. Jadi itu semua adalah sesuatu perintah yang perlu dilakukan sama-sama oleh rakyat. Kenapa perlu dilakukan? Kerana dia tidak mengarahkan kepada kemudaratan. Apa yang disuruh kita buat bukanlah untuk kita melakukan kemaksiatan ataupun kemudaratan. Tapi yang disuruh buat itu adalah perkara yang baik untuk kita dan untuk semua orang. Jadi kita bila mentaati wali amr ataupun pihak pemerintah untuk sama-sama melakukan suatu perkara yang baik, kita sedang beribadah. Kita sedang melakukan ketaatan. Ketaatan, dan insya-Allah kita mendapatkan pahalanya. Jadi itulah yang perlu kita yakini para pendengar sekalian. Saya sebutkan tadi, saya kaitkan COVID-19 ni dengan puasa, sebab memang kita banyak halangan yang kita alami sekarang ini. Tapi kita dah biasa buat dalam bulan Ramadan. Betul? Paling tidak pun kita tahan makan minum lah. Kalau ada orang tak tahan benda lain, tapi paling tidak tahan makan minum. Tahan makan minum pun sabar juga. Perlukan kesabaran yang tinggi. Dan kita berjaya. Jadi, alhamdulillah, Ramadan dah lama mengajar kita untuk kekal sabar, kekal positif, kekal berfikiran dan berwawasan, mengharapkan natijah yang lebih elok selepas ini. Jadi mudah-mudahan kita harapkan selepas Ramadan ini, selepas Hari Raya dan COVID-19 berakhir,
kita akan mendapatkan meraih banyak kelebihan-kelebihan yang mungkin kita tak dapat sebelum ini. Para pendengar sekalian, dalam kuliah-kuliah saya dalam Ramadan hari itu saya ada sebut bahawa tak mustahil apa yang berlaku sekarang ini dalam COVID-19 ini, banyak perkara yang disebutkan secara faktanya. Ekonomi jatuh, banyak ramai orang terjejas dengan pekerjaan, banyak kedai-kedai tutup, ekonomi merudum dan sebagainya. Betul, itu tak dinafikan. Tapi kita jangan lupa Allah itu adalah Tuhan kita yang maha kuasa. Allah berkuasa untuk melenyapkan segala kemudaratan dan Allah kurniakan gantian yang lebih baik selepas itu. Contoh yang saya suka beri adalah misalnya kisah Nabi Ayub AS. Nabi Ayub telah diuji Allah dengan sakit yang lama. Dikatakan hampir 30 tahun lamanya dia sakit. Kemudian Allah sembuhkan dia dan Allah gantikan kehidupannya itu dengan kehidupan yang jauh lebih baik daripada apa yang telah dia alami sebelum itu. Kemudian kita lihat juga tiada apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghidupkan apa yang mati, betul, daripada alam ini. Apa yang tiada boleh Allah adakan, dan apa sahajalah yang boleh berlaku itu tak mustahil bagi Allah Taala untuk mengadakannya. Jadi kita sebagai manusia, sebagai orang beriman, para pendengar sekalian, hendaklah kita sentiasa berdoa kepada Allah. Jangan putus doa supaya Allah kurniakan kita keselamatan, kesejahteraan. Kurniakan kita gantian yang baik selepas ini. Doa ini adalah hubungan kita dengan medium, hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Dan Allah suka hamba-hambanya yang berdoa kepadanya. Jadi bila kita berdoa, Allah sayang, Allah suka, maka insya-Allah doa yang kita harapkan itu Allah akan perkenankan. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah, semoga hari raya tahun ini hari raya yang memang penuh dengan ujian, tapi dia juga memberi kita pengajaran yang penting, memberikan kita pahala yang lebih besar kerana kita bersabar dengan keadaan yang berlaku hari ini. Dan jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita rasakan bahawa dah nak kiamat pun. Kalau tuan-tuan para pendengar sekalian, cakap pasal kiamat ni, kalau ada orang kata dah dekat sangat kiamat dah. Okey, kalau betul dah dekat sangat kiamat, jangan lupa ada hadis Nabi SAW. Nabi kata, kalau di antara kamu, ni pun cakap terbuang, cakap terbuang Nabi lah. Nabi nak bagi tahu, kalau pun sampai peringkat kamu menghadapi kiamat depan mata kamu, Nabi kata apa? Nabi kata, kalau di tangan kamu itu ada benih yang boleh lagi dicampak ke bumi untuk dijadikan pokok, Nabi kata campaklah benih itu. Maknanya apa? Maknanya kita tidak disuruh untuk berputus asa. Walaupun saat-saat terakhir hidup pun kita kena lakukan usaha secara berterusan. Ada sahabat lain bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bilakah berlakunya kiamat? Kan? Jadi Nabi jawab apa? Nabi jawab balik, apakah yang kau sediakan untuk kiamat itu? Tengok. So Nabi tak jawab soalan dia dengan jawapan, tapi Nabi soal balik, apa yang kau dah siapkan untuk kiamat itu? Itu lagi penting para pendengar sekalian. Jadi apa yang kita alami ni memang keadaan yang begitu boleh merisaukan, betul, tak nafikan. Keadaan yang ada yang rasa takut dah dengan keadaan yang berlaku hari ini dan sebagainya. Tapi tengok, Nabi dah pesan kita supaya terus bertahan dan berdoa sentiasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tugas kita. Jadi saya kira cukuplah tazkirah ringkas untuk hari ini kan. Mungkin kita ada program lain yang kita nak buat tengah hari ini. Jadi teruskan aktiviti hari raya kita. Alhamdulillah kita ada wadah yang berbagai untuk kita berkomunikasi dengan ahli keluarga kita di tempat yang jauh. Jadi gunakanlah kemudahan itu dan sentiasalah mengharapkan kepada Allah Ta'ala akan rahmatnya,
mendapatkan keredaannya, akan jalan keluar dan selesai masalah kita hari ini dengan segera insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan kemenangan yang besar nanti insya-Allah. Ya, jadi kita doakan jugalah untuk orang-orang yang sakit, ya, disembuhkan, para petugas frontliners kita, semoga Allah berikan mereka kesihatan dan kemantapan, ya, keteguhan hati untuk berkhidmat, ya. Jadi kita doakan supaya mereka juga diberikan kemudahan dan juga diberikan keselamatan insya-Allah. Jadi semoga kita bertemu lagi insya-Allah di sesi yang lain, dan saya ucapkan sekali lagi selamat hari raya. Maaf zahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.